A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syair yang ke-47. Wa kashhin kan, wa kashhin latifin kal jadili mudammarin wa sakin ka umbubil as-saqiyi muzallali. So kita punya yang atas, kita tengok dia punya ni kan, Allah, dia punya ataf. So ataf Pak tu Wakashin, cuba tengok dia punya i'rab tu. Ataf kan, kemudian dia kata mulai so dia tak sebut di atas mana tak sebut ma'tuf ala jid kan, ma'tuf ala jid fil baiti rakam 44 tu, ma'tuf ala jid. So maknanya kalau jidin tadi ni kan, wajidin sini. Mana asilin jugalah kan. So dia memperlihatkan pipi dia, memperlihatkan leher dia, memperlihatkan rambut dia, macam mana bentuk rambut dia, seperti ghadair. Kemudian dia memperlihatkan kashhin. Dia memperlihatkan kashhin. So kashhin tu disebut sebagai pinggan yang ramping tak? Kawasan pinggan yang ramping. Tapi pinggan dia pun ramping, latif lagi, lembut, halus, seperti jadil. Kal jadil. So jadil ni tali kuda, tali pacuan kuda yang mukhassari. Kan, mukhassar mana dakikul khas, halus dia punya pinggang. Mukhassar yang dihaluskan, pinggang yang dihaluskan, mukhassari. Ini kashhin satu sifat, latifin satu sifat kan. Kemudian satu sifat dia lagi mukhassarin. Maknanya dakikul khasar, halus. Wasakin, begitu juga dia memperlihatkan kaki dia, betis dia, kaki dia seperti umbu seperti ruas. Kalau kita ada tebu tu, ruas tebu lah, ruas tebu yang saki, mana yang berisi lah. Kalau tumbuh-tumbuhan tu air cukup, air cukup dia tak kering dah kan. Saki. Tapi tak sini dia idhafah ni, umbu usaki. Saki ni pokok tamar. Dia seperti dia kata ruas pokok tamar yang muzallal. Muzallal ni lah yang dikatakan berair ni, yang cukup air kan. Al-muzallal lahul ma', bila air cukup dia segar, nampaklah tak kering. Al-muzallal.
Okey, mufradat dia kash. Kash, tengok dia kata syarahnya, unzur syarahahu fil baiti rakam berapa ni? As-samin wasalasina. Yang 38. Kemudian perkataan latifin ataupun latifun, mana dia? Dhamirin hasanin. Dhamir dah berapa kali kita jumpa perkataan dhamir, mana ramping, kerampingan yang indah, yang cantik. Biasanya ramping kawasan perut lah, kawasan pinggang. Al-jadilu ataupun al-jadili, arada bihi zimam. Apa makna zimam? Tali kuda kan. So arada bihi zimaman naqah, ini tali unta, naqati, yang dijadikan sebagai suyur, yang diperbuat daripada suyur. Alladhi yuttakhas, yang diambil, yang digunakan, yuttakhazu, yang diambil daripada suyur, ataupun yang digunakan, yang diperbuat daripada suyur. Suyur ni kulit lah. Suyur ni plural dia, dia punya singular dia sairun. Sairun jamak dia suyur. Dia, tali biasanya daripada kulit tu kita panggil suyur. Jadi kalau tali tu dibuat daripada kulit kan, tali kuda tu, dia comel lah, halus. Fayakunu hasanan lajinan, cantik lagi lembut. Lajinan. Yatasanna. Apa mana? Yatasanna. Jadi dua. Kau melipat. Jadi dua lah, dua. Kan mesti ada dua tali tu. Ataupun dia melipat. Dia tersanna. Tak tahu apa maksud dia. Pak. Wa huwa ma'khuzun minal jadli. Ambil daripada masdar jadal. Wa huwa ma'khuzun minal jadli. So jadala yajdilu. Jadala yajdilu ataupun jadala yajdulu. Masdar dia jadlun kan? Jadlun. Menjadi kuat. Bukan menjadi kuat, menjadikan kuat. Makna mutaaddi lah. Menjadikan kuat. So makna jad wa huwa syiddatul khalq. Kuat tubuh badan. Syiddatu khalqi. Kuat tubuh badan. So dalam kamus dia tulis jariyatun, budak perempuan yang cantik, hasanatul jadli. Jariyatun hasanatul jadli. Artinya budak perempuan yang cantik
tubuh badan dia. Hasanatul jadli. Maksud dia kemas dia punya anggota tu. Tubuh badan dia, sebab dia kuat kan. Mana kemas lah. Cantik, kemas bahagian tubuh badan dia. Cukup lah. Cukup lekat. Mukhassar. Mukhassarin. Nah, dakikil khasri. Halus dia punya pinggang. Makna khas itu sendiri, al-khasru, wal-khasru, bahagian tengah manusia, wastul insani, tapi dia di atas warak. So, warak bahagian paha kita kan? Warak. So, fauqa waraki. Hip. Hip apa kau bahasa Melayu? Pinggul. Atas pinggul. Jadi pinggal lah kan. Jadi kesimpulannya dia samalah dengan kash tadi. Fahuwa bimana kash juga. Kashhi. Umbub. Al-umbubu. Al-umbubu. Sesuatu yang di antara buku kan. Kita ada ruas, kita ada buku kan. Macam buluh kan. Yang timbul tu kita panggil buku tak? Yang antara dua buku tu kita panggil ruas. So, huwa ma bainal uqdah. Uqdah ni buku kan. Uqdataini. Dua buku. Contohnya pada qasab. Kan? Seperti buluh lah. Pokok-pokok yang ada ruas dia panggil qasab. Qasab. Qasabi. Minal qasabi wa ghairihi. As-saqiyu amana? An-nakhlu. Pokok tamar. Yang diairi. Alladhi yusqa. Yang diberi minum, yang diberi air. Jadi yang kalau diberi air mestilah dia maski kan? Mestilah bermakna maski. Yang diberi minum, maski. Sedangkan sini saki sirah apa ni? Sifat musyabbah kan? Fa'il kan? Sirah fa'il tapi sirah musyabbah sirah fa'il lah kan? So bukan maf'ul. Sepatutnya makna dia maf'ul, yang diberi minum air. Jadi makna sirah dia tu seperti jarih bermakna majruh. Kan? Orang yang luka, jarih asalnya yang diluka kan? Majruh. Sebab jarih bukan yang luka saja. Asal maknanya. Semajruh barulah betul lah. Orang yang menerima luka, orang yang kena luka. Perbuatan lain dilakukan ke atas dia. So dalam kamus ada juga dia kata disebut sakiyul bardiyu. As-sakiyu al-bardiyu. So pokok yang itu kita sebut bardi, pokok lontar yang digunakan untuk buat kertas tu kan. Pokok siwalan. Mana jenis saki yang jenis bardi lah. Pokok macam pokok tamar yang tapi jenis dia jenis bardi, ya, jenis daun dia tu digunakan, pokok dia tu digunakan untuk buat kertas. Bukan, sini makna pokok, sejenis pokok. Nama pokok bardi. Pokok lontar itu panggil. Kamu Melayu panggil pokok lontar.
ataupun pokok siwalan. Guna untuk buat kertas dia. Apa hari tu kita tengok hari tu? Pokok papyrus apa? So maksud dia pokok yang banyak syajarun kasirun nabat. Dia macam lalang lah, tapi dia ada ruas-ruas tu. Tebal banyak. Lalang ni tak ada ruas dengan yang besar sikit. Pelenting ada banyak pelenting. Fi manaqil ma, yang terdapat di kawasan-kawasan air. Tempat air bertakung kita panggil manaqi'. Tempat air bertakung. Manaqi' manqaun. Manqaun jamak dia manaqi'. Manqaun. Isim makan. Manqaun. Jamak dia manaqi', tempat air bertakung. Di Mesir khususnya. Sebab Mesir di Misra. Fi manaqi'il ma'i bi Misra. Ini hari tu dah tulis dah ni. Tempat ada bincang bardi-bardi. Ini kudamak Mesir menggunakan dia untuk tujuan buat kertas tu kan. Sewakan al-kudama'ul misriyina yaktubuna agradahum, tujuan-tujuan mereka di atas kertasnya, warakihi, ala waraki, dan mereka menjadikannya sebagai kertas di atas daunnya kan, menulis di atas daunnya, warakihi, dan mereka menjadikannya kertas. Wa yattaqidunahu kal karatis, seperti kertas. Papyrus. Apa dia? Dia macam mana betul? Papyrus ni lah. Al-muzallal ada baca dua mudallal dengan muzallal. Ada dal, ada zal. Yang kita punya dal zal kan? Yang orang putih punya zal jugalah. Papyrus ni. Papyrus pun tak tahu juga kan? Papyrus tahu? Papyrus. So zalala kan? Zalla. Ada. Dia kata muzallal, yakni al-muzazzal, yakni lahul ma', yang ada air. Maksudnya diberi minum air banyak, atau diairkan dengan air, diairi dengan air yang banyak. Innahu yusqa, diberi minum banyak. Al-muzallalu lahul ma', maksudnya al-muzallalu atau muzallali kan, atas muzallali, muzallali tak? Al-muzallalil ma'u lahu, maksudnya gitu. Diairi
diberi minum air kepadanya. Lagu. Ataupun al-muzallali bil ma'. Al-muzall, dia sendiri diberi air, dijiruskan dengan air. Hatta apa nak baca ni? Hatta yutawi' ke yutawi'un kullu man madda ilaihi yadahu. Sehingga diberikan hatta yutawa'a, kan? Sehingga diberikan dengan mudah. Diberikan dengan mudah. Tawa'a yutawi maksudnya memberikan, tawa'a yutawi maksudnya memberikan apa yang diingini dengan mudah. So yutawa yang diberikan dengan mudah. So hatta yutawa, sehingga diberikan dengan mudahnya kepada diberikan kullu man, setiap orang yang menghulurkan tangannya. So madda ilaihi yadahu, mana banyaknya air dia ni, sehingga siapa saja yang menghulurkan tangan dia untuk dapatkan air itu tidak dikecewakan. Hatta yutawa'a kullu man madda ilaihi yadahu wa qila ghairu zalik. Ada kata makna dia selain daripada itulah. Okay, apa makna syair? Wa innal 'ashiqata, kekasih dia lah, ataupun kekasih aku, la tubdi, menzahirkan, menunjukkan, mempamerkan pinggan dia lah, kan? Pinggan dia yang ramping lah. Kashhin dhamirin, yang menyerupai, yushbihu, dari segi halus dia, diqqah, fi diqqatihi, dari segi lembutnya dia, apa ni? Luyunatihi, luyun tak? Seperti tali naqah, tali unta, khitam, kan? Khitam, tali unta, khitamal naqatin, yang diperbuat daripada adam, kulit, muttakhazan minal adami, muttakhazan minal adam. Khitam jamak dia khutamun. Khutumun. Dan dia juga menzahirkan, menunjukkan, wa tubdi, kaki dia, ansakin, yushbihu, serupa dengan anabib lah, kan? Ruas-ruas tak?
So yusbihu dari segi licingnya, warnanya apa, safa, bersihnya warna dia kan, safai launi, atau bersihnya, clearnya warna dia seperti atau kekuningan. Maksudnya clean sini, safa bersih. Safa clearness, purity kan, clear lah, jernih, putih lah kita kata kan. Kaki mesti kaki putih, mana tak karat lah kaki dia, berkudih ke apa ke, atau bersisik ke. Putih warna dia seperti ruas pokok bardi. So anabi, ruas anabiba bardiyin lah. Pokok bardi yang mana air dia tu banyak, mana dia banyak minum air. Pokok tak panggil minum air. Yang banyak apa? Qad kasura sakyuhu. Diairi. Pengairannya banyak. Wak Akhaya ni, dia kan suka berjalan sana berjalan sini, masuk hutan sana hutan sini. So banyaklah pokok dia jumpa. Dia tak ada kerja lain. Kalau tengok video Ummul Qais tu kan, duk depek dengan perempuan je kerja dia. Pernah tengok video dia? Ada kisah yang di video kan, YouTube. So tengok i'rab dia bawah tu, wa ataf, ni ma'tuf alaih, jada jar majrur muta'alliq dengan latif. Kemudian mukha sifat yang kedua, sakin ma'tuf pada kash. Ini ka umbu muta'alliq dengan bi mahzufi sifat sak. Umbu mudhaf, saki mudhaf ilaih, muzallil sifat sani, bil mausuf mahzuf. Yes. Okey, cuba kita buat. So waw furuh ataf kan. So waw ataf, yang ni ma'tuf lah dia ma'tuf dan ma'tuf dan dia mausuf. Sebab ni sifat kan. So sifat, sini sifat. Panjang sangat misal. Si mausuf maknanya dia kena ada sifat lah. Sini sifat. Sifat yang pertama. Kemudian latif, lembut seperti jadil. Artinya kaf ni mestilah muta'alliq dengan latif. Muta'alliq bi latif. Sebab muta'alliq dengan latif. Kalau mukhassar ni pun sifat yang kedua. Yang kedua. Mana kashhin latifin, kashhin mukhassarin kan, kashhin mukhassarin. Mukhassarin sifat yang kedua bagi kash. Kemudian sak ni atah lah,
Ni huruf ataf. Huruf ataf. Kemudian sak tu ma'tuf. Ma'tuf. So bila dia ma'tuf, sini akan jadi ma'tuf alaih. So ma'tuf, lawan dia ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih di sini. So dia follow yang ni kan. So follow yang ni ma'tuf alaih lah. So dia ma'tuf. Okey. Kemudian dia kata ka'ambu. Ni jar majrur ni kan? Ni jar. Jar dengan majrur ni. Ni jar, ni majrur. Jar majrur ni muta'alliq dengan, mestilah ada benda hazaf sini kan? Sa'ikin, sakin kainatin ke, maujudatin ke, kainatin. Sebab sak ni dia bukan isim mustaq kan. Sebab dia bukan isim mustaq, dia tak boleh nak muta'alliq dengan ni. Kalau dia sendiri isim mustaq, so dia dah ada power lah untuk tarik yang ni milik dia. So sebab tu kita kena takdirkan kainah sini. So kainah ni akan jadi sifat lah kan. So jar majrur ni seolah-olah macam sifat lah. Sifat kepada sakin. Mana dia sendiri muta'alliq dengan sifat kan. Sifat sakin. Itu dia kata ni. Dia kata jar majrur muta'alliq dengan mahzuf. Dengan mahzuf makna kainah lah. Sifat kepada sakin kan. Ambu mudhaf mudhafu ilaih. So ni mudhaf. Ni mudhafu ilaih. Muzallil sifat apa siapa? Ruas yang segar ke, berair tu, ataupun pokok tu yang berair. Ruas tak kan? So sini tengok muzallah sifat yang kedua untuk mausuf al-mahzuf. Ambu mudhaf, saki mudhaf ilaih. Muzallah sifat yang kedua kepada mausuf yang dihazafkan. Apa maksud dia? Lil mausuf, sifat yang pertama dia ialah saki. Wasifatul ula hiya saki. Kan? Tengok saki ni. Okay. Saki ni kan bentuk dia sirah apa? Sirah sifat musyabahah kan? So dia ada ciri-ciri kata sifat lah. So seolah-olah macam dia ni sifat. Seolah-olah macam dia ni sifat. Sifat yang pertama lah. Yang ni sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Apa dia yang dihazafkan? Mausuf dia ni. Mausuf dia ni pokok lah sebenarnya ni. Asy-syajar. Asy-syajaru. Jadi seperti ruas pokok saki yang segar. Banyak air. Bukan kering. Sebenarnya saki ni sifat yang pertama untuk syajar yang mahzuf. Mausuf, mahzuf. Muzallil pun sifat kepada mausuf. So mana saki akan jadi mausuf lah, akan jadi sifat. So syajar akan jadi
mausuf. Tapi mausuf yang dihazafkan. So mahzuf. So waw harfu asfin, kash ma'tufun ala jidin fil baiti rakam apa ni? Ar-rabi'ah wa arba'in. Latif sifatu kashhin. Kal jadil jarum wa majrurun muta'alliqan bi latifin li'annahu sifatun musyabbahatun. Kerana bentuk dia tu bentuk sifat musyabbah kan? Kerana latif ni sifat musyabbah. So, sebab tu dia boleh tarik itu. Dia macam fi'il juga. So dia boleh tarik jar majrur. Dan makna dia pun memang agree lah. Mukhassar sifat yang kedua, sifatun saniyatun li kash. Sakin ma'tufun ala kashhi, ma'tuf dengan waw. Waw tu kita panggil wa ataf bil wawil atifati ka umbub jarun wa majrurun muta'alliqani bimahzufi sifati sakin, dengan yang dihazafkan iaitu sifat sakin, ataupun bimahzufin ani sifata sakin. Sini ani sifata sakin, bimahzufin ani sifata sakin, ataupun ani wa huwa sifatu sakin. Yang satu bimahzufi sifati sakin, bimahzufin sifata sakin, bimahzufin sifatu sakin. Umbu mudaf, mudafun wasaki saki mudafun ilaih, muzallali sifatun saniyatun lil mausufi al mahzufi, iaitu syajar lah kan, asyajar. And then wasifatul ula, sifat yang pertama bagi dia ialah as-sakiyu. As-sakiyu. So, wasifatul ula hiya as-sakiyu. Bukan as-sakiyu. As-sakiyu lah. Kalau nak bubuh bagi ikut yang i'rab dia punya apa? I'rab hikayat tu as-sakiyi lah kan. Yang dalam teks tu sakiyi kan. So wa naibu fa'ilihi, naib fa'ilnya ialah sebab dia ada saki kan. Saki ni masih sira apa tu, sifat musyabbah. So dia ada ciri-ciri kefi'ilan. So dia mesti ada fa'il. Kan, tapi oleh kerana dia ni apa? Tadi makna dia maski kan? Makna maf'ul. So mesti ada naib fa'il kan? So naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi, yang ada dalam dia. Banyak khayal dia ni. Kemudian dia kata kalau dia tidur kan, bau harum keluar. Seolah-olah macam kalau kasturi tu dan yang hancur-hancur kasturi tu bertaburan di atas tilam atau katil dia. Kemudian mengeluarkan bau yang harum. Lepas tu dia suka tidur lepak je. Pasal apa? Sebab dia semua orang lain buat kerja untuk dia belaka dah. So dia pakai naumud duha. Biasanya waktu matahari naik ni orang pergi kerja buat kerja dia dah tidur lagi. So dia tak pakai pun pakaian untuk kerja. So la tantik an tafadduli. Tak pakai pakaian kerja. So wayudhi mana waktu duha tu fatitul misk. Waktu duha mengeluarkan misk, fatitul misk. Dia kata waktu duha pecahan-pecahan ya, hacur-hacur tu macam biskut kalau hacur-hacur tu kan. Kasturi tu duduk atas fauqa firasya. Duduk atas katil dia lagi, duduk atas tilam dia lagi. Dan dia pula naumud duha. Tidur nyenyak sungguh dia kata. Dah waktu duha matahari naik tu. Dan orang lain pakai baju belakang untuk buat kerja. Dia tak pakai baju lagi. Tak pakai baju kerja. Tafaddul dia baju kerja kan.
Tantatik pakai baju apa tu panggil? Intaqata, yantaqitu, maknanya ikat di tengah dengan ikatan yang dinamakan nitaq. Nitaq ni macam kain lah, macam kalau kita tali pinggang kan. Seorang dulu dia pakai kain kan, so dia ikat. Kalau kita tengok orang yang pakai baju labuh macam jubah tu kan, kemudian dia ikat di tengah kan. Okey, tengok mufradat dia. Yudhi, artinya yabqa ila duha. Kekal sampai ke waktu duha. Istilahnya patit dia tu tadi, bau harum yang keluar tu. So cara nak guna adha yudhi ni, tengok i'lal dia macam mana keluar perkataan adha yudhi. Wanzur, pentaklilan dia, i'lala misliha fil baiti. Rakam yang kamu apa ni? 43 kan? As-salis wa arba'in. Ada juga riwayat yang bukan guna ya, tapi guna ta. Tudhi. Mana dia sendiri? Ni Unaizah sendiri, tudhi. Yang sini, fatid tu yang tudhi. Fa'ilnya fatid. Yang ni Unaizah sendiri. Mana telah berpagi-pagi lah. Telah di waktu duha itu Unaizah dalam keadaan apa tu, hancur-hancur kasturi-kasturi tadi duduk di atas, masih lagi di atas katil dia, tilam dia, hamparan dia. So ma'nahu tantabihu. So dia sedar. Tantabihu. Dia sedar daripada tidur dia, minan naumi, pada waktu duha, siang hari. Fi apa ni? Dahwah. Fi dahwati an-nahar. Waktu duha, siang hari. Fatitul misk. Ma tafattata lah kan? Nombor 5 ni. Tafattata. Apa yang terkeluar ataupun apa yang terpercik, pecah-pecah. Apa yang terpecah. Apa yang terpecah daripadanya. Maksudnya kalau biskut tu yang hancur-hancur tu keluar. Ai matahatta. Nombor 6. Matahatta. Sama makna dengan ma tafattata. Dua-dua kita tak tahu. Tafattata pun tak tahu, tahatta pun tak tahu. Menjadi pecah. Apa yang pecah, yang keluar daripada kulit. An jildiha. Yang duduk di atas katil dia ataupun tilam dia. Fi firashiha. So ada yang kata makna dia seolah-olah tilam dia tu ma'nahu ka'anna firashaha ada kasturi, fihi al misku, yang baunya disebabkan oleh harumnya tubuh dia, min tibi jasadiha, disebabkan, min mana min ta'lil kan, min disebabkan tibi ke tayyib, tib, min tibi jasadiha. Bukannya dia kata ada orang pergi percikkan kasturi kepada dia di atas tilam tu.
la anna ahadan fatta. So fatta yafuttu. Fatta yafuttu, nasara yang suruh. Bukannya orang lain memecahkan ataupun menghancurkan, miskan untuk dia di atas tilam dia. Laha fihi, fil firash. So makna yang ni makna ni disokong oleh makna yang pertama ni kan, ka'anna firashaha fihil misk min tibi jasadiha. Jasad dia yang harumnya akhir sekali melekat pada tilam. So ini di dalam syair yang lain bukan ada sebut benda ni. Maknanya harum tu keluar daripada tubuh dia. Wahtajja ataupun wahtujja dibuktikan dengan kata-kata Imrul Qais sendiri, nafsihi. Alam tarayani, tidakkah kamu berdua melihat aku? Kullama ji'tu. Kullama mana? Setiap kali aku datang dalam keadaan aku tariqan. Ingat tariqan mana apa? Mari tengah malam ketuk pintu. Kan? Datang waktu tengah malam ketuk pintu, tarik kan. Taraqa kan. Tariqan, aku datang tengah malam lah, tariqan. Setiap kali aku datang tengah malam tu, ketuk pintu tu, wajadtu tiban biha. Aku dapati adanya bau harum pada sisi dia. Walaupun dia sendiri tidak diberi bau. Wa illam tutai yabi. Tidak dilomor dengan lomoran dengan bau-bauan. So na'um sirahlah fa'ulun. So na'umun artinya sirah apa? Sirah mubalaghah lah kan? Siratu mubalaghatin. Kalau sirah mubalaghah boleh dipakai untuk muannats dan muzakkar tanpa memasukkan ta. So yastawi sama saja bagi yastawil muzakkaru wal muannasu fiha. So kalau kaki tidur kita kata rajulun na'umun. Perempuan kaki tidur kita panggil imra'atun na'umun juga. Seperti zalumun juga. Zalim kan? Rajulun zalumun, imra'atun zalumun. Tu dia bagi reason lah kenapa dia tidur siang hari tadi macam anak kata tadi. Orang lain dah buat kerja belaka dah untuk dia. Khadam-khadam dah ada. So tak perlu lagi bangun. So wasababu naumiha fi waqti duha annaha, bahawa dia memiliki laha apa yang mencukupkan dia, iaitu orang-orang gaji. Man yakfiha minal khadami. Khadimu jamak dia khadam. Khadam. Fahiyatanamu. So dia tidur. Tak perlu dia kata concern kepada benda lain. La tahtammu bi syai'in. Tak perlu beri perhatian kepada apa-apa lain. La tahtammu bi syai'in. Allah nak sidik lagi, dia kata pergilah tengok syarah, nak tahu perkataan naum ni. Wanzur syarahan naumi fil bait raqam ar-rabi' wa salasin. So lam tantik an tafadduli. Lam tantik la tan bukan tan tatiku. La tantatik. La tantatik. Betul tak? Mana intataqa lah.
No. Ifta'ala. So dia daripada nitaqun. Nitaq ni bed lah. Tali pinggang yang dia buat daripada kain tu kan. Biasanya orang ikat di perut tu. Nitaq. So intataqa. Intataqa yantatiku. So an tafadduli itu la maksudnya lam tantaki an tafadduli, maknanya lam tantaki la tantatik li ta'mala. So dia tak pakai pakaian untuk bekerja lah. Pakaian kerja untuk bekerja. Dia tidak pakai pakaian kerja untuk kerja. Okey, ada juga makna lain. Sebab ada setengah penggunaan an ni, ada setengah maksud dia ba'da. Makna an ni ba'da. Sebab tu dia kata kila tu. So kila juga makna lain. Lam tatik ba'da tafadduli. So dia tak pakai pakaian apa? Pakaian kerja selepas dia kerja lah. Selepas dia pakai pakaian tafaddul. Tafaddul pakaian untuk bekerja. Kama yuqalu, ni mengenai dia nak berhujah tentang an bermakna ba'da. So Arab kata istaghna fulanun an fakrihi. Istaghna fulanun an fakrihi. So an fakri mana ba'da fakrihi. So dia tak perlu dah istaghna, mana dia tak perlu kan? Dia kaya dah. So kaya mana dia tak perlu lagi mana dia jadi kaya. Si fulan jadi kaya selepas fakir. An fakri. Si fulan tu sudah cukup dia selepas dia, sudah cukup dah harta dia selepas dia jadi fakir. So tantakik tu ambil daripada nitaq. Wan nitaq ialah pakaian yang saubun ataupun kain yang diikat oleh perempuan. Syadda yashuddu. Tashuddu al-mar'atu, kain yang diikat oleh perempuan di tengah-tengah pinggan dia lah. Fi wastiha. Wasatiha ke wastiha? Fi wastiha. Untuk bekerja. Mahanah dengan amal ni sama lah. Mahanah ni dia kerja yang remeh-remeh, kita panggil mahanah. Kerja yang perlukan kotor, cemar, macam pomel apa semua kan. So dia panggil fi mahnah. Lil mahnah wal amali. Mahnah pun panggil, mihnah pun panggil. Lil mihnah lil mahnah wal amal. Okey. Dan nitaq ni, perkataan nitaq ni juga digunakan untuk nama gelaran untuk Asma anak Abu Bakar. So masa dia masa Rasulullah nak apa tu? Nak berhijrah kan. Kemudian dia duk packing lah makanan Rasulullah, minuman untuk bekalan Rasulullah musafir. Nak bungkus tu tak ada tali. So kata ambil dia pun guna ni lah, tali yang ikat perut dia tu kan. Tali nitaq. So dia ikat dua-dua tali tu. Sebab tu dia panggil wanita yang memiliki dua nitaq. Wa radhiyallahu an, semoga Allah meredai tuan punya dua nitaq. Za'an zati an nitaqain.
Ni hadis Bukhari. Siapa maksud dia tu? Yang ni Asma As-Siddiqah kan? As-Siddiqah. Bintu As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tafaddul tadi. Tafaddul artinya pakai lubsu. Fadlah ke fudlah kita baca Fadlah. Pakaian yang ni lah, yang untuk buat kerja. Dia biasanya satu dia. Saubun wahidun saja. Satu pakaian saja. Dan dia tu supaya ringan lah, tak tebal pakai jaket lagi apa tak. Satu je pakai, mudah buat kerja. Yang dipakai yulbasu kerana ringan dia kan. Lil khiffah. Untuk ringan buat kerja. Fil amali. Kan orang Arab kan dia banyak lapis ke apa kan, kalau nak pergi upacara apa ni tu ni banyak lapis. Jubah dia tu. Jubah banyak lapis. Ni satu jubah aja. Satu gaun je. Satu garment. Awara tu banyak juga kan kena pakai tu lah, gantung lagi. Satu je. Okay, ma makna syair? Ma makna syair? Dia kata innal ashiqata, kekasihku, tantabihu, sedar daripada tidur, tantabihu minan naumi, pada waktu siang hari, waktu duha, fi dhahwati an-nahari. Dan pada waktu tu dia kata hancuran-hancuran kasturi duduk di atas tilamnya. Wafatitu miski fauqa firashiha. Tilam yang dia tidur itulah alladhi namat alaih. Ataupun mungkin makna yang pertama. So makna yang kedua, yang fatid dia sini kekasihku sedar bangun daripada tidur dalam keadaan inna fatital miski, fatid miski dia tu masih lagi ada situ, ya baqa, sehingga kepada naiknya matahari, ad-duha, sehingga waktu duha. Dan fatid itu duduk di atas firasnya, fauqa firashiha, firas yang dia tidur di atasnya, alladhi namat alaihi. Dan dia ni seorang wanita yang banyak tidur, wahya kasiratun naumi, di waktu duha, fi waktu duha, li'annaha, kerana dia cukup bagi dia semua kerja-kerja, tukfa umuruha, dicukupkan kerja-kerja dia oleh khadam tadilah. Fala tubashir, apa nak basyara yubashiru? Tak pergilah. Langsung ah. Tak pergi terus. Nombor 3 tak ada ni. Ni ada. Satu makna dia bersetubuh, basyaral mar'ah, wati'aha kan. So lagi enjoy, basyarahu an-na'im. Satu lagi basyaral amr, artinya pergi buat kerja lah, conduct, buat sesuatu kerjaan, pergi jaga urusan, menjaga urusan kerja. Akhirnya tak pergi. Sepatutnya dia ada urusan jaga kan, pekerjaan dia. So fala tubashir, so dia tidak keluar, dia tidak pergi menjaga kerja dia lah, amalan. Dengan diri sendiri dia suruh orang lain.
Fala tubashiru amalan binafsiha. Waliza fa innaha, yang demikian itu kerana dia oleh kerana itu dia tidak mengikat nitak untuk pergi kerja. So la tashuddu wastaha, pinggang dia dengan kain nitak binitaqin, untuk tujuan pergi kerja kan, li ajlil amal. Jadi dia sebenarnya dikhidmatkan, maknanya dia menerima khidmat aja. Fahiya makhdumatun. So dia hanya menerima khidmat aja. Makhdumatun. Kemudian dia hanya mun'amatun je, diberi nikmat, disenang-senangkan ya. Mun'amatun. Tukhdamu. Hak tolak aja semua ni sama aja. Tukhdamu wala takhdumu. Dia dikhidmatkan, bukannya dia berkhidmat. Wala takhdumu. Semana dia? Waw huruf isti'naf. Yudhi fi'il mudhari' naqis. Kemudian marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' lisaqli fatid ismu yudhi wa huwa mudhafun wal misku mudhafun ilaih. Wal fawqu zarfu makani muta'alliqun bimahzufin fi mahalli nasbi khabari yudhi kan. Wa fawq mudhaf, firashiha mudhafun ilaih, wa ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idafah. Wa amma ala riwayati tudhi bitta'il mudhara'ah fasmuha dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya ya'udu ila man yutahaddatsu anha, wa yakunu qawluhu fatitul misk mubtada wa zarf khabaruhu wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbi khabari tudhi au fi mahalli nasbi halin min fa'ili tudhi al mustatir. Ini atabartahu taman wal rabit dhamir muttasil bi qawli firash. Okeylah, panjang ni ya. Okey, tengok. Waw dia panggil waw isti'nafiyah kan. So waw apa dia panggil tu? Waw isti'nafiyah wal isti'nafi wal isti'naf, wawul isti'naf. So wawul isti'naf isti'naf. Yudhi ni fi'il nakis kan? Fi'il nakis. So dia nak kepada isim lah. So ini akan jadi isim dia lah. Isim dia. So sebelum dia jadi isim tu, dia tu mudhaf kan? Ni mudhaf ilaih tak? So mudhaf and mudhaf ilaih jadi isim yudhi. So fauqa mesti dia punya khabar kan? So sini ni dah ada isim dia, dah ada fi'il dia, ni khabar dia lah. So ni mudhaf, ni pun mudhaf juga kan? Ni mudhafu ilaih. Ni pun dia mudhaf dan dia mudhafu ilaih juga. So semua ni dari sini ke sini jadi khabar. Khabar kepada yudhi. Walaupun dia ada mahzuf sini kan. So mahzuf dia tu khabar lah kan. So habis itulah. Yang sifatnya na'umu. Ni ayat baru juga. Na'um. Yang mana ni Ni fauqa. Khabar ni. Apa pula? Kainan ke apa ke?
Fati itu kainan, maujudan. Fati itu duduk di atas, terdapat di atas firash. Maujudan, kainan, mustaqirran, sama lah. Tak kisahlah. So naum ni mudhaf kan? Duha mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih jadi mubtada lah kan? So ni fi'il ni fi'il plus fa'il lah. Yang ni muta'alliq dia. Jar majrur ni muta'alliq dengan fi'il. So fi'il fa'il dengan muta'alliq dia akan jadi apa? Khabar lah kan? Khabar kepada mubtada. Satu, i'rab dia. Yang kedua dia kata tudhi sini. Sini tukar tudhi. So dalam tudhi itu dah ada fi'il dan fa'il. So fa'il ni maksud isim dia lah kan? Fi'il dan, sebab fi'il nakis ada isim dia lah. So isim dia. So fatid akan jadi mudhaf ilaih. Betul dah kan? So mudhaf ilaih jadi mubtada. Fauqa khabar. Fauqa firashiha khabar. So mubtada khabar jadi jumlah apa? Ismiyah lah kan? Jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah ni akan jadi apa? Akan jadi khabar kepada tudhi lah. Khabar kepada tudhi. Sebab ni ada isim, ni khabar dia sini. Tudhi. Ambil kamera Haji. Tak. Ambil rumah, kota media tadi. Kalau kita tulis gini kita boleh faham. Tapi kalau baca kitab tak, kalau boleh faham sini tak semestinya dia boleh baca kitab betul. Sebab kitab tu berayat. Okay. So dia kata tadi kan, okay, fauqa zarah makan muta'alliq dengan mahzuf kan, di tempat nasab khabar yudhi. Fauqa mudhaf, firash mudhaf ilaih, ha tu dhamir muttasil di tempat jar kan, dia jadi mudhaf ilaih. Riwayat yang kedua kita kata tadi tudhi, dia jadi isim lah. Isim dia ialah hiya dalam tu kan, hiya. Kemudian fatih tu akan jadi mubtada. Kemudian zarah fauqa tadi tu akan jadi khabar dia. Kemudian jumlah ismiyah, terbentuklah jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah tu dikira sebagai khabar kan. So khabar fa'il nakis mestilah mansub kan. Oleh kerana dia ayat, so kita panggil fi mahalli, di tempat nasab khabar tudhi. Ataupun boleh juga satu lagi kita tak bubus itu, hal. So hal kepada, kalau hal artinya tudhi tu kena fi'il tam lah. Tudhi tu kena tam. Ni tudhi ni kalau dia tam, dia bukan makna nakis. So nanti yang ni jumlah ni akan jadi hal kepada hiya dalam ni. So dia kata ataupun dia di tempat nasab hal kepada zulha dia itu fa'il yang ada pada tudhi yang tersembunyi. Ni pun kalau kamu anggap dia sebagai tam, fi'il tam, bukan fi'il nakis. So kalau hal nak kena ada rabit lah. Zulha sebab dia jumlah kan, nak kena ada penambah.
So penambah ni boleh jadi dhamir dengan waw kan. So dia kata sini dhamir saja. Ad-dhamir muttasil. Rabi' dia hanyalah ad-dhamiru al-muttasilu. Yang ada pada firasyiha. Firasyiha dalam jumlah tu ada firasyiha. Wal jumlatu fi'liyah, awal lagi tu, maknanya tudhi tadi, dikira jumlah yang mulalah musta'nifatun, ataupun boleh juga jumlah ma'tufah. Ambil daripada jumlah atas tadi, daripada jumlah tubdi. Kan? Au ma'tufatun ala jumlati tubdi. Dalam bait yang ke-43. Ini termasuk dalam la mahallalaha minal i'rab lah. Kalau kita pakai ma'tuf ke ataupun kita pakai musta'nifah ke, sama juga. So na'um banyak ni. Na'umu boleh baca, na'uma boleh baca, na'umi boleh baca. So i'rab dia lain-lain. Yang tadi kita pakai na'umu satu saja, rafa' sebab dia jadi saya i'rab tadi apa mubtada' Tapi dia kata sini mubtada' khabar. Dia kata sini wahia. Bukan mubtada' sini hiya sini ada. Hiya na'umud duha. So kalau kita kata hiya na'umud duha, ayat dah habis sini kan? So sini jadi hal lah. Lam tantaqi an tafadduli. Jadi hal. Ni ada, tak ada, dia tak sebut pun ni kan? Ni mubtada' ni khabar. So dia kata tadi mana? Na'umu mudaf wadduha mudafu ilaih. Mana ada tadi? Na'um ada boleh baca dengan rafa', nasab dan jar. Kalau rafa', farrafu ala annahu khabarun li mubtada'i mahzuf. Maknanya hiya na'umud duha lah. Hiya. Kalau nasab, takdir dia aku memuji. Amdahu. Di sini kena letak amdahu. Amdahu na'uma. Wal jar ala annahu badal kepada dhamir muttasil yang ada pada firasyiha. So kalau kita baca naumi, so dia sama dengan firasyiha. Ini firasyi naumid duha. Di atas katil orang yang banyak tidur. Tiga tu aja. Wa alamatu jarrihi, tanda jar dia ialah kasrah muqaddarah ala al-alif li ta'azzuri. Yang mana? Ni i'rab mana ni? I'rab duha tak? I'rab duha lah. So duha tu kan alif maksurah. So okey, dia kata idhafah na'um kepada duha ni jenis mana? Jenis idhafah isim mubalaghah kepada fa'il dia. Mubalaghati ismi fa'il ila maf'ul dia. So ni maf'ul fi'i. Tempat kan? Masa berlakunya perbuatan. So maf'ul fihi lah. So wa hadhil idhafah min idhafati mubalaghati ismi fa'il. Na'umah tu mubalaghah lah, isim fa'il yang mubalaghah disandarkan kepada tempat berlakunya perbuatan. Masa berlakunya perbuatan. Ila maf'ul fi. Maksudnya an-naum fil waqti duha lah kan? Fil waqti duha. Lam huruf nafi dan juga huruf qalb dan huruf jazam. Lam harfu nafi wa qalbin wa jazmin. Tantatik fi'il mudhari' majzum. Dijazamkan oleh lam wal fa'il padanya ialah dhamir mustatir takdir dia ya. Wal jumlatul fi'liyah, kita terbentuk fi'il jumlah di tempat apa tu? Tempat hal. Sebab dia ayat komplit dah atas tadi. Wahia na'umatud duha. So fi mahalli nasbi hal kepada dhamir mustatir yang ada pada na'um. Fi mahalli nasbi halin
minad dhamir mustatir fi naum. Bila hal kena ingat, kena ada rabit. So rabit sama ada waw ataupun waw sekali dengan dhamir. Sekini ataupun dhamir saja. So rabit dhamir faqat. Rabitu dhamiru faqat. So dhamir itu ialah dhamir yang kembali kepada fa'il mustatir yang ada pada naum. Huwa. Antafaddul mutalik dengan lam tantatik lah. Muta'alliqan bi fi'li qablahuma. Pasal kita ngaji 3 bahagian kan. Mufradat, makna, kira komplit lah ni syarah ni. Okey, tu lah maksudnya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'tu, dia mengambil dengan tangannya bi raqsin. So raqsin maknanya lembut kan. So maksudnya dengan jarinya yang lembut lah maksud dia. Jarinya yang lembut, yang tidak kasar, ghairi syasnin. Ka'annahu, jari dia tu seumpama asari'. Asari'. Ulat-ulat. Macam ulat bulu kan. Yang panjang gitu kan. Bengkok gitu. Kali gerak gitu. Macam ulat bulu. Gerak dia. Lembut. Kan? Seperti asari' zabyin. Zab. Asalnya asari' itu menunjukkan kepada anamil lah. Jari-jari zabyin. Zab. Kijai lah. Tempat-tempat. Kijai mana boleh kijai. Seperti kalau kita kata ulat bulu kan, ulat bulu yang ada di tempat yang bernama zab. Ataupun mungkin dia makna tu al-amakini nadiyah. Intinya tempat yang basah. Tempat yang lembat. No. Dia kata ulat bulu tu duduk di tumbuh-tumbuhan, pada sayur-sayur, dan juga duduk di tempat-tempat yang basah. So asari itu gambaran tentang jari-jari wanita yang cantik kan. So ulat bulu lah dia, ulat bulu satu tempat yang terdapat di satu tempat nama dia zab. Ataupun dia kata jari dia tu seperti masawi, seperti miswak, kayu miswak. Kayu miswak yang lembut, yang halus tu kan. Daripada pokok ishil. Daripada pokok ishil. Dah, lembut tu. Yang lembut tu. Lembut seperti ulat bulu. Kalau bulu gitu, gatal pula. Bukan. So al-mufradat, ta'tu. Daripada ata ya'tu. Mencapai, mengambil, memperolehi. So mana dia? Tatanawalu. Samalah tatanawalu tu ya. Mengambil. So sebab atu masdar sama juga dengan mana dia? At-tanawul. Tanawulu. Tanawul dia mengambil. So atwu, tanawul, kemudian ta'atin sama dengan mana? At-ta'ati. At-ta'ati. Sama makna mengambil. At-ta'ati, al-atwu, at-tanawulu. Semua makna sama. Wal-i'ta' apa ni? Wal-i'ta' memberikan secara apa tu? Munawalah. Al-i'ta'u ini dah tak tahu ni apa benda ni. Al-i'ta'u munawalah. Nawala.
Nawala tadi lah kan. Nawala secara ni lah. Tak, beri hand to hand tu, present, to give. Memberi dalam bentuk present dengan tangan lah. Menyampaikan. No. Salah ni. Al-i'ta' mana dia al-munawalah. Gitu. Ingat, atun ni daripada sama makna kan? Atun, ni nombor 4, masdar dia. Ni nombor 6, kan? Ni nombor 1, kan? Ni sulasi mujarab. Al-atwu sama juga mana tanawul. Kalau kita guna nombor 4, al-i'ta'u sama juga artinya mana? Memberikan. Al-munawalatu artinya memberikan. Tadi kan nawala yunawilu artinya to offer kan? To give, to hand over. So al-i'ta' mana al-munawalah. Memberikan. Pemberian lah. Pemberian. So ni nombor 4, guna nombor 4. A'ta yu'ti artinya memberi. I'ta' memberikan. Perihal memberikan. Pemberian. So dia ni dia kemukakan kepada kita nak mempelbagaikan penggunaan sirah je. Tapi semuanya makna sama. Munawalah. Semua makna munawalah, tanawul, memberikan. Ada makna memberikan, ada makna mengambil. Tanawul, al-at saja mana mengambil. At-ta'ati mana mengambil. I'ta' memberikan. Raqsun ataupun raqsin. Raqsun layyinun. Lembut. Samalah na'imun. Layyinun na'imun. Sebenarnya dia kata raqsun ni sepatutnya B, lepas B harfu jam mestilah isim kan? Bukan B soririn. Mestilah B rajulin soririn. Bukan B wasi'in. B apa bubuh lah apa benda. Kan? Yang wasi'. So ni kata sifat kan, mesti ada isim yang dihazafkan, itu mausuf dia. Jadi dia asalnya ialah sifat kepada wa sifatun kepada mausuf yang dihazafkan. So asalnya jari. Bukannya dia mengambil dengan lembut. Dia mengambil dengan jari yang lembut. So banan lah. Bi bananin. Li mausufin mahzufin. So banan artinya jari. Bi bananin raqsin. So banan asabi'. Wal bananu al asabi'u. Banan artinya jari. Syasnu. Mana ghalis? Ghalis, kasar. Kazu pun maknanya tak kasar lah, maknanya tak ada air, kering. Kering, kecuk. Dia panggil kaz. Kazu. Asari'u jamak kepada usru'un. Jamak usru'in. Ataupun yusru'un. Yusru'in. Jam'u usru'in yusru'in. Apa makna dia? Makna dia dud. Dudun. Kalau Urdu apa dia? Ji, dud. Sibawih. Dud bahasa Urdu apa? Susu. Tapi dia kena ada ha. Dud. Belakang tu kena ada ha. Dud. Dud. Dud pati. Susu. Susu bahasa Urdu. Apa dia aja? Susu bahasa Melayu. Tak apa. Melayu apa? Melayu susu lah. Susu, kata susu tu. Dalam bahasa Melayu tu apa? Susu dalam bahasa Urdu ada ke tak? Maksudnya gitu? Tak tahu. Tak ingat. Susu. Ada ni makna susu. Urdu. Yakunu fil bakl. Dud
Dia kata ulat bukan ulat biasa macam cacing tu, ulat yang duduk pada daun-daun lah. Daun-daun tanaman bakla. Al-bakla. Sayur-sayuran apa semua kita panggil bakla. Tumbuh-tumbuhan yang renek-renek yang kecil-kecil halu-halu kita panggil bakla. Dan shrub, herbs lah, herbs. Herba lah bahasa Melayu kita. Pokok-pokok herba. Apa pokok herba? Terjemah ni herbs kan? Dan berada di tempat-tempat yang lembap. Amakini nadiyah. Nadiyun mana lembap Nadiyun. Lembap. So nadiyah muannas. Yang menyerupai No. Okay. Dia kata anamil ni tushbihu anamilun nisa'i, jari-jari wanita yang cantik tu, yang hisan ni menyerupai dengannya, serupa dengannya. Maknanya kita kata jari-jari wanita yang cantik menyerupai ulat tadi, bihi, dud. Tempat asal Dud tu ulat ke susu? Apa? Dud lah. Ulat. Dud mana susu? Ulat. Dalam bahasa Urdu tu mana? Urdu ni. Berat hantar. Tak boleh ngaji banyak bahasa ni, pening. Nanti pergi royak nak susu, kata nak ulat. Okey, apa tu? Apa? Ishil. Zab. So zab, zabiyun. Mana dia? Tempat, nama tempat kan. Ismu maudi'in. Nama bagi satu tempat. Masawiku jamak kepada miswak. Jam'u miswakin. Yang ni tak payah dah nak explain, dia kata wa huwa ma'rufun. Ishil, nama pokok, sejenis pokok. Syajaratun. Dakka yaduku, yang halus. Dakka yaduku. Satu mana dakka yaduku, mana menghancurkan kan? Tu dakka yaduku, ni dakka yadiku. Tadiku. Halus. Halus dia punya ranting. Agsanuha. Rantingnya halus dan tegak, dia kata. Fistiwa'i dan lembut. Fistiwa'in wa na'umatin. Wa nu'umatin. Pokok ishil. Mana tengok tadi? Nota. Baik, Pak Usmil kita kan? Ni pokok ni lah. Pokok dia kati-kati gitulah. Macam semut agak kan? Dia gerak lah. So disamakan. Lembut. Bukan lembut, halus. Halus bila dirasa. Halus dirasa.
Kamus Nabawi tulis halus dirasa. Tushbihu biha ataupun tushbahu biha al-asabi'an. Ditashbihkan jari-jari wanita yang dikkah tadi, halus, dikkati, dan panjang dia, tegak dia, istiwa. Yang orang buat siwak dengan dia, yustaku biha kan, yustaku biha, diberus gigi dengannya. Dan pokok tu juga, ni tak faham macam mana, kenapa pokok kecil-kecil kita boleh buat pelana. Tuttakhas minha ar-rihalu, tuttakhazu minha ar-rihalu. So takut ada yang besar-besar sikit kan. Ini kecil-kecil. Pokok tu dia ambil, dia buat macam apa? Span. Mungkin lah ya. Maknanya ikat. Buat macam pelana kan. Untuk lembut sikit. For cushion. Al-ma'na innal 'ashiqata, kekasihku, dia kata Unaizah ni, kalau dia mengambil tatanawalu, kalau dia mengambil benda-benda al-asya'a dengan tangan, dengan jari dia, bi asabi'a, dengan jari-jari dia yang rasyiqatin, rasyiqah yang halus, lembut, layyinatin, sama dengan na'imatin, halus, lembut, halus lah. Tadi kita cuma nu'umah yang halus kan, yang halus. Laisat bi khashanatin, tidak kasar. Khashanah lah. Khashanah. Khashanun. Khashinun. Laisat bi khashinah. Laisat bi khashinah. Laisat bi khashinatin. Wala bi ghalizatin. Sama mana khashinah, ghaliz, tebal. Ini khashinah kasar, ghaliz dia tebal. Jadi nampak kasar. Fahiya tushbihu, dia menyerupai naw al-mazkura. Tushbihu, Fahiya tushbihu, dia menyerupai naw al-mazkura. Benda yang kita sebut tadi tu, seperti dud lah. Ulat. Ataupun sejenis. Tushbihu ad-darba, sejenis miswak, masawik, yang dibuat daripada al-muttaqas, yang dibuat daripada ataupun yang diambil daripada dahan pokok yang disebutkan tadi, pokok asil kan, ishil asy-syajari al-mazkuri, iaitulah wa huwa syajaru ishil, hili. Ustaz, asal yang tak dibaca biasa rosikot ini. Ni ya? Ni. Wahai Musarih kan? Kata dia jar di situ. Ini jar kan?
Lepas tu, ni kan ghairu munsharif ni. Lepas tu dia jam dulu tu dia baca gitu, bukan dengan Rossi Kotil tu. Ha? Ni sifat kan? Sifat tu kan baca Rossi Kotil tak memang dia maksud dia. Ni asabi' jari yang halus kan? Buang ba tu, asabi'u rasyiqatun layyinatun na'imatun. Kalau tukar asabi'u rasyiqatun layyinatun na'imatun. Kau nak suruh warna hijau sini. Biru tak suka, takut biru tak suka. Sekarang kita ada oren, boleh tukar warna oren. Kalau dia nak buat belas. Okey, ni mudah je. Dia punya i'rab. So i'rab dia wata'tu fi'il fa'il. Yang dalam ni ada hiya, ba huruf jar, ni majrur. Jar majrur muta'alliq dengan ta'tu kan? So ni asalnya sifat kepada mausuf dah. So ghairi syani pun ni sifat yang pertama kan. Ni sifat yang kedua lah. Ghairi syasnin. So ka'annahu asari'. Ni pun boleh jadi sifat yang ketiga kalau kita takdirkan mana ka'inin. Ada tak dia buat gitu? Ada. Ka'annahu fi mahalli nasab ismuha. Tak. Jumlah. Jumlah ka'annahu asari' di tempat jar sifat yang ketiga kan? Kepada mausuf al-mahzuf. So maknanya ni ka'ini lah. So ni yang nombor satu, sifat nombor satu, sifat nombor dua, sifat nombor tiga. Sini mahzuf dia tadi apa? Bananin kan? Bi bananin raqsin ghairi syasnin ka'inin ka'annahu asari'u zabyin. So ka'annahu ni huruf musyabbah bil fi'il dah. Yang ka ni memang muta'alliq dengan ka'inun dah. So ka'annahu huruf musyabbah bil fi'il, hu ni isim dia. So asari' mudhaf, zabyin mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih ni jadi apa? Jadi ma'tuf alaih. Kerana ada huruf ataf sini ni. Ini huruf ataf. Surah ataf. Ni pun sama mudhaf. Ni mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih jadi ma'tuf kan? Ma'tuf kepada ni. So ma'tuf alaih campur dengan ma'tuf akan jadi khabar kepada isim ni kan? Kan? Khabar ka'anna. Khabar ka'anna. Betul tak? Allah. Sini. Ataupun hal, satu lagi hal dia kata. Ni dia jadi hal. Ka'anna. So sini boleh jadi ka'inan lah. Oh sila. Bukan ka'inun lah. Wal jumlah ismiyah ka'annahu fi mahalli jarri sifat salisah. Mana ada ka'in? Bukan ka'in lah. Ni bukan ka'in lah. Kan?
Ini dah jadi ayat ni. Ka'anna ni jumlah ismiyah sini. So ka'annahu asari ini dah jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ta'wil mufrad. Jadi yang pertama tadi jadi sifat kan? Sifat yang ketiga. So sifat yang ketiga ataupun dia jadi hal. So jadi hal kepada dhamir mana? Dhamir ta'tu lah. Dia mengambil dalam keadaan hal mana? Hal kepada fi mahali nasbin halim minhu. Hal kepada banan, jari. So sini hal kepada banan sebab asalnya banan tak boleh jadi hal kan? Tak boleh jadi zulhal kerana dia nakirah. Tapi setelah dia disifatkan oleh raqsim, disifatkan oleh ghari syasnin, so dia adalah sikit taksis tu. So dia jadilah zulhal. So sekarang ni hal kepada banan. Ini hal kepada banan. Jumlah ni semua. Ana ingat ka huruf ka, dia bukan kaf, dia satu package ni. Dia macam inna juga. Kan? So bila inna, so dia la mahala lahu minal i'rab, tak ada tempat i'rab. So lepas dia tu kira isim jadi jumlah ismiyah lah. Macam inna zaidan qa'imun. So ayat tu jumlah ismiyah lah kan? So inilah yang disebut, tak payah baca lah deh. So al-wawu harfu atfin ta'tu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi lisakli wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya ya'udu ila man yutahaddatsu anha ila akhirih. Oh yang ni tak baca yang bawah ni, dia kata hal kan? Ni au fi mahali nasbi halin, hal kepada banan minhu selepas dia disifatkan ba'da wasfihi dengan apa yang telah disebutkan sebelum ni. Dan dia seperti ala haddi, mana? Dia seperti firman Allah Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. So anzalna tu dia kata hal kepada zikrun, sebab zikrun telah disifatkan oleh mubarakun. Huruf hataf masawik ma'tuf ala asari wa huwa mudhaf wa ishal mudhafun ilaihi. Wallahu a'lam bishawab.